Okey, baiklah. Sebelum saya mulakan topik pembelajaran kita pada hari ini, uh, saya akan tunggu dululah beberapa orang untuk masuk dahulu, baru kita akan mulakan lesson kita. Okey. Jadi korang jangan lupa share live ni, share. Okey, jangan lupa follow account. Okey, dan juga siapa yang belum follow our account Instagram, okey, jangan lupa follow Pusat Bahasa Nusa. Okey, jangan lupa follow sebab dekat sana pun kita ada share segala info dan maklumat-maklumat tentang kita punya aktiviti, segala aktiviti dan apa yang khidmat yang Pusat Bahasa Nusa bagi. Okey. Okey, baiklah. Untuk hari ini, topik hari ini worksheet. Okey. Hari ini kita akan membuat ulang kaji ataupun revision untuk imbuhan. Okey, untuk imbuhan. Jadi okey. Kebiasaan. Okey. Untuk soalan latihan bahasa PSLE, kita tidak akan lari daripada soalan menjawab imbuhan, frasa, golongan kata dan sebagainya. Jadi antara bahagian yang paling sukar dalam kertas latihan bahasa ialah imbuhan. Okey. Latihan untuk mahir dalam imbuhan ni kita kena banyak buat sebab tanpa latihan kita tak akan tahu bagaimana maksud sesuatu kata, sebab sesuatu kata yang apabila ditambah dengan imbuhan akan menghasilkan makna yang berbeza. Okey. Okey, tak sabar. Okey, jangan lupa follow. Okey, terima kasih bagi Syafiq, Hikmah, San, Rafiza, Fudis. Okey. Mawar Putih, join live kita, okay, untuk sama-sama belajar. Okey, jadi saya akan mulakan untuk topik kita hari ini, iaitu fokus kita kepada ulang kaji imbuhan sebagai salah satu persediaan PSLE. Okey, macam yang saya katakan tadi, imbuhan sukar jika kita tak belajar. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif daripada pihak kami untuk membantu para pelajar menghadapi ujian PSLE, jadi supaya mereka lebih terdedah dan mudah untuk menjawab soalan. Okey, baiklah, seperti yang semua dapat lihat dalam skrin, okey. Di sini merupakan soalan PSLE 2010 tak silap saya. Okey. Jadi soalan ini merupakan soalan soalan imbuhan. Okey. Saya nak kongsikan satu tips, okey, kepada student-student especially yang akan menghadapi PSLE ataupun peperiksaan untuk bahagian soalan yang mempunyai teks ataupun petikan. Seeloknya baca 2 atau 3 kali. Baca teks secara penuh. Read the text, fully text. Okay. Kenapa? Supaya kita lebih faham terhadap, kita faham tentang keseluruhan teks, supaya kita tidak lari daripada menjawab soalan. Dan untuk menjawab soalan tu kita kena refer balik soalan, setiap soalan tu. Okay. Jadi mungkin ada yang membaca dan menjawab soalan. Contoh macam soalan satu ni, sistem berpelekat pertama nama Penny Black. Just direct kepada soalan, tak membaca kepada keseluruhan teks. Not read, okay. Tapi ini tips daripada saya. Seeloknya bacalah keseluruhan teks supaya kita dapat lebih faham apa yang disampaikan dalam teks ataupun makna, okey, makna yang makna ayat dalam setiap ayat itu, sebab setiap ayat menggunakan makna ataupun penggunaan kata yang berbeza. Okey, sebagai contoh, dalam teks ini
Saya bacakan. Stem berpelekat mula digunakan pada tahun 1840. Stem berpelekat pertama nama penny black kerana stem tersebut berlatar belakangkan warna hitam. Stem yang wajah Ratu Victoria ini ialah dari United Kingdom. Stem ini dilancarkan pada bulan Mei tahun tersebut, namun stem penny black telah dengan stem penny red setahun kemudian. Pada masa itu, surat berstem yang dibatalkan pengirimannya akan dengan dakwat merah. Ternyata dakwat ini tidak sesuai. Makanya penny red diperkenalkan. Turut ialah warna bagi dakwat pembatalan. Kini stem penny black yang belum digunakan boleh harga sekitar $4,000, padahal harga asalnya hanyalah 1 penny. Berdasarkan kadar wang masa kini, 1 penny bernilai 3 sen. Sememangnya, penny black tetap sebagai salah satu stem yang malah stem penny black turut dijadikan grafik untuk menghiasi kemeja dan poster. Okey, baiklah. Itu merupakan pembacaan penuh bagi satu teks. Jadi di sini kita dapat faham keseluruhan teks itu ataupun petikan itu tentang sejarah stem ini, di mana dia mengalami beberapa proses penukaran dan juga harga dan juga ada berkenaan pembatalan, cancellation. Okey. Itu pembacaan kali pertama. Jadi nanti di dalam peperiksaan baca untuk kali kedua. Baca untuk kali kedua itu kita kena lebih fokus. Fokus apa? Fokus untuk menjawab soalan imbuhan ini. Okey, macam kebiasaannya soalan berimbuhan kita ada 10. Okey, 10 soalan berdasarkan keseluruhan teks lah. Okey, mari kita lihat yang pertama. Okey, stem berpelekat mula digunakan pada tahun 1840. Jadi pada ayat pertama ini kita tahu mula diperkenalkan, okey, introduce ataupun launch, okey, stem berpelekat. Jadi stem berpelekat pertama nama penny black kerana stem tersebut berlatar belakangkan warna hitam. Okey, jadi kita lihat pilihan imbuhan didapatkan, mendapatkan dan terdapat. Okey. Stem berpelekat pertama, adakah didapatkan? Didapatkan nama. Tapi lihat di sini nama. Jadi pemaksud berpelekat adhesive ataupun stiker stem. Okey. Okey. Stem berpelekat. Okey. Lihat ayat ini menunjukkan nama stem tersebut. Okey, menunjukkan stem itu dah stem itu diberi nama. Okey, diberi nama. Jadi pada soalan nombor 1 ini jawapannya mendapat. Okey, mendapat sekejap ya. Mendapat. Mendapat nama. Okey, kenapa mendapat nama? Okey, mendapat nama ini menunjukkan kita menerima sesuatu. Okey, receiver. Kita menerima sesuatu macam ayat ini. Nama ini merupakan kata nama dan ayat ini merujuk kepada ayat aktif itu di dalam bahagian lain, tapi fokus kita pada hari ini tentang imbuhan. Mendapat, iaitu you receive something ataupun you get something. Okey, dan mendapat ni juga sekejap ya. Okey, mendapat ni juga berbeza penggunaannya dengan didapatkan, mendapatkan dan terdapat. Okey,
mendapat kita terima sesuatu tanpa membuat tindakan pada masa yang sama. Contoh, sekejap ya, receive. Receive, menerima. Okey, menerima. Contoh, saya mendapat peluang menyambung pelajaran. Jadi sesuatu yang pihak lain offer dan untuk kamu terima. Jadi kamu mendapat sesuatu. Berbeza pula dengan mendapatkan. Okey, mendapatkan ialah to obtain. Okey, kenapa berbeza? Sebab di sini kalau kita dapat lihat, mendapat kita hanya terima imbuhan men, imbuhan awalan men. Manakala untuk mendapatkan kita ada imbuhan men dan kan. Jadi untuk imbuhan ini to obtain. Okey, contohnya kalau bahasa Melayu, adik mendapatkan maklumat daripada internet. Kenapa? Sebab dia disertai dengan tindakan. Ataupun usaha. Maknanya adik, okey, sekejap saya tulis. Adik mendapatkan maklumat daripada internet. Okay, ini contoh. Okay. Contoh, adik mendapatkan maklumat daripada internet. Jadi adik ini berusaha dengan tindakan ataupun usaha, berusaha mendapatkan maklumat daripada internet. Okey. Okey, kita beralih kepada soalan nombor 2. Okey. Stem yang wajah Ratu Victoria ini ialah dari United Kingdom. Okey, stem yang wajah. Okey, jadi untuk soalan 2 ini pilihan imbuhan ialah dipaparkan, memaparkan, paparkan dan terpapar. Okey. Kata dasar ataupun kata asalnya ialah papar, tapi perbezaannya di sini ialah imbuhan. Okey, macam saya selalu pesan di dalam kelas saya, setiap perkataan, any words yang menerima imbuhan akan menghasilkan makna yang berbeza. Okey, walaupun pada asalnya papar sahaja. Okey. Okey, stem yang. Okey, stem yang wajah Ratu Victoria. Okey. Saya wajah Ratu Victoria. Stem yang wajah Ratu Victoria. Jadi maknanya untuk soalan nombor 2 ini, dia menunjukkan sesuatu telah ditunjukkan kepada halayak. Jadi ditunjukkan itu ialah wajah Ratu Victoria itu sendiri. Okey, jawapan yang tepat ialah memaparkan. Okey, kenapa memaparkan? Okay. Memaparkan menerima imbuhan medankan. Okey, medankan. Jadi memaparkan ini ialah to show something, to show something, untuk menunjukkan sesuatu. Ataupun selain memaparkan, dalam bahasa Melayu pun kita ada perkataan lain, memaparkan ataupun menunjukkan. Okay. Memaparkan atau menunjukkan. Okey, dipaparkan ni dalam bentuk yang pasif. Itu tapi dalam bentuk aktifnya ialah memaparkan. Tapi bila ayat itu kita pasifkan, dia akan jadi dipaparkan oleh apa? Contoh pasif dia,
wajah ratu Victoria ini dipaparkan oleh pihak siapa? Itu untuk dipaparkan. Manakala paparkan, paparkan ini kita menerima imbuhan kan. Jadi untuk imbuhan kan merujuk kepada satu arahan ataupun instruction. Arahan ataupun arahan, instruction. Arahan ataupun instruction. Contoh lain selain paparkan, lukiskan, hantarkan. Draw it, show. Jadi di sini ialah show. Show what? Show it. Maksudnya ada pihak lain yang menyuruh kita untuk tunjukkan. Okey. Tunjukkan. Terpapar. Okey, terpapar ini merupakan keadaan yang sedia ada. Contohnya wajah dia terpapar di skrin. Wajah. Okey, keadaan sedia. Okey, terima kasih yang join live kita. Okey, jangan lupa share live dan jangan lupa follow. Okey. Jangan lupa follow supaya semua dapat notification. Yep. Okey. Itu untuk nombor 2. Nombor 3. Wajah Ratu Victoria ini ialah dari United Kingdom. Okey, ini salah satu tips. Okey, untuk kita mudah menjawab soalan, iaitu dengan membaca semula soalan yang diberikan dan gariskan kata kunci. Okey, kalau kita lihat di sini kata kuncinya ialah perkataan ialah. Okey, ialah ini merupakan kata pemberi. Dan kebiasaannya dan mengikut hukum tata bahasa itu bahasa Melayu, selepas perkataan ialah kita kena gunakan kata nama. Okey, kata nama. Kata nama. Kenapa bukan adalah? Adalah, okey, kalau untuk adalah kita kena gunakan perkataan yang selepasnya dengan kata adjektif ataupun frasa adjektif ataupun kata sendi nama. Okey, itu perbezaan antara ialah dan adalah. Okey, ialah dan adalah. Saya tahu ramai yang keliru. Okey, saya nak tahu ada tak yang keliru tentang penggunaan ialah dan adalah? Adakah yang keliru? Okey, di sini saya terangkan lagi sekali. Okey, ialah dan adalah. Ialah, selepas perkataan ialah kita mesti gunakan kata nama. Okey, kata nama. Tak boleh kata kerja. Kalau kamu gunakan kata kerja, salah. Dan untuk adalah kita kena gunakan kata adjektif dan juga kata sendi nama. Kalau nak gunakan if you guys nak guna verb ataupun kata kerja, adalah kamu kena tambah dengan any kata sendi. Okey, adalah dari apa. Okey, tapi kebiasaannya kalau contoh adalah diberitahu. Adalah diberitahu salah. Salah. Okey, salah. Yang tepat ialah dengan ini diberitahu. Itu betul. Jadi itu merupakan perbezaannya lah untuk menggunakan kata ialah dan adalah. Okey, jadi di sini kalau kamu boleh lihat, okey, kalau semua viewers dapat lihat, yang menunjukkan kata nama ialah warisan. Kerana apa? Kerana dia menerima imbuhan an di belakang, imbuhan an. Manakala pilihan jawapan yang lain ialah berwaris. Kata kerja. Diwarisi juga merupakan kata kerja which is was inherited. Was inherited. Diwariskan
sama juga kata kerja yang dalam bentuk pasif. Warisan ini kata nama. Okey. Bagi soalan nombor 4. Namun stem penny telah dengan stem penny rate setahun kemudian. Jadi kita dapat lihat ada dua perbezaan. Okey, dua perbezaan di antara penny black dan penny rate. Okey, dan kalau kita dapat lihat dekat sini ada perkataan telah. Telah ialah kata bantu. Okey. Okey, saya nak tanya viewers, telah ni merujuk kepada apa? Adakah ia tentang perkara yang dah berlalu ataupun sedang ataupun akan berlaku? Adakah viewers-viewers yang tahu? Ataupun tak tahu? Ya, betul San, telah berlalu. Telah menunjukkan masa yang sudah berlaku. Jadi telah kata bantu. Okey. Jadi pilihan imbuhan berganti, bergantian, digantikan, menggantikan. Okey, berganti to alternate, maksudnya bertukar, tukar. Okey, sama juga dalam bahasa Melayu tukar, bertukar. Okay. Dalam bahasa Inggeris to alternate. Okay, bergantian dia sama juga dengan berganti, cumanya untuk bergantian ni dia selang-seli, rotate, dia ada rotation, berselang-seli. Contoh hari ini, okay, selang-seli, selang-seli. Contoh hari ini saya pakai baju warna biru, esok saya pakai hari ini saya pakai baju hijau. Okey, esok saya pakai biru. Lepas tu akan datang saya pakai hijau and then biru balik. Itu selang-seli, bergantian, alternating. Digantikan sesuatu maksudnya telah diubah. Okey. Change, diubah. Okey, sesuatu yang telah diubah ataupun ditukar kepada sesuatu. Ditukar, diubah kepada sesuatu. Dan menggantikan. Okey, menggantikan ni dalam bentuk ayat aktif. Okey, apabila kita pasifkan, dia akan jadi digantikan. Okey, jadi apabila kita gunakan menggantikan, selepas menggantikan ni kita kena ada objek lah, which is kata nama. Tapi kita lihat kat sini, di sini ialah kata bantu telah. Jadi selepas telah kita mesti gunakan kata kerja. Jadi di sini pilihan jawapan yang tepat ialah digantikan ataupun replace with something. Okey. Gantikan. Okey. Yang kelima, stem surat berstem yang dibatalkan pengirimannya akan, okey, lagi sekali kita jumpa perkataan kata bantu. Kata bantu akan menunjukkan akan ni sesuatu yang akan berlaku. Okey. Pilihan jawapan bertanda, ditandai, menandakan dan tertanda. Okey. Bertanda ialah sesuatu yang ditanda ataupun having a mark. Okey, having a mark. Having a mark. Okay, ditandai maksudnya ialah sesuatu perkara itu telah ditanda ataupun ada simbol, iaitu watermark. Okay, watermark. Watermark. Okay, menandakan, which is tindakan untuk, this is tindakan, action. Okay, menandakan kerana imbuhan me dan kan. Jadi ia menunjukkan sesuatu perbuatan ataupun tindakan. Okay,
tindakan menanda, marking. Okey, mark. Okey, tertanda. Tertanda ini juga sesuatu yang telah sedia ada, which is contohnya tertanda, buku itu telah tertanda. Buku itu tertanda. Okey. Jadi saya nak tanya viewer saya untuk nombor 5 ni, siapa tahu ada jawapan dia. Surat bersetem yang dibatalkan pengirimannya akan dengan dakwat merah. Akan apa? Adakah viewer saya ada jawapan? Okey. Jadi kalau kita lihat dekat sini, jawapan yang tepat adalah, ya betul, ditandai. Bijaklah viewer saya. Ditandai. Has been marked, untuk tertanda has been marked. Okey, nombor 6. Penny rate, makanya penny rate diperkenalkan. Turut ialah warna bagi dakwat pembatalan. Okey, dakwat pembatalan, cancellation ink. Okey. Lihat pilihan imbuhan. Okey, untuk ini diubah, mengubah, terubah dan ubah. Okey, diubah was change. Was change. Was change. Maksudnya sesuatu yang telah berlaku. Okay. Mengubah, to change something. To change something. Okay. Mengubah. Apa yang kamu, contoh, ini juga merupakan perbuatan ataupun tindakan. Saya mengubah bunga. Saya mengubah susunan meja itu. Jadi itu merupakan tindakan. Kerana apa? Dia menerima imbuhan men. Okey. Meng. Terubah dan ubahkan. Okey, sekali lagi kita jumpa perkataan yang menerima imbuhan kan. Okey, jadi sama juga ia merupakan bentuk perintah. Ubahkan, contoh, ubahkan susunan meja itu. Arahan. Terubah, has changed. Has changed, maksudnya terubah ni secara indirectly, secara tak langsung, has changed, terubah. Okey. Untuk nombor 6, pilihan jawapan untuk imbuhan ini yang sesuai ialah diubah. 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 Okey, kenapa? Okey, dalam untuk ini dia berbentuk pasif. Ayat pasif, diubah, mengubah. Okey, kenapa? Sebab benda itu telah berlaku. Kalau semua dapat fahamkan, tengok ayat sebelum, maka penny rate diperkenalkan, bukan memperkenalkan. Memperkenalkan tu kita yang melakukan sesuatu. Okey, faham? Okey, nombor 7. Kini stamp penny black yang belum digunakan boleh. Okey, boleh ni juga sama, kata bantu. Kata bantu. Okey, boleh harga sekitar $4,000. Okey, sama. Kata bantu selepasnya kena kata kerja. Jadi kalau macam saya selalu pesan dekat dalam kelas, kalau perkataan ataupun pilihan jawapan tu yang tak sesuai, kita terus potong. Kenapa kena terus potong? Supaya kita tak tengok balik jawapan tu. Okey, macam contoh, untuk ni, selepas kata bantu kita kena ada apa? Kata kerja. Okey, lihat pilihan jawapan untuk nombor 7. Dicapai, mencapai, pencapaian, tercapai. Okey? Okey, kalau kita tengok pilihan jawapan kat sini, nombor 3. Nombor 3 ialah kata nama. Kenapa kata nama? Sebab dia terima imbuhan pe dan an.
Jadi pencapaian ni achievement. Okay. Pencapaian ataupun satu pencapaian yang hasil kejayaan. Achievement ataupun hasil kejayaan. Okay. Potong jawapan nombor 3 tadi tu. Untuk ni, potong. Kita tak nak tengok jawapan nombor 3. Kita tengok pilihan jawapan yang lain. Okay. Boleh harga sekitar $4,000. Okay. Kita tak boleh. Boleh dicapai harga. Sebab kat sini, ia menunjukkan satu keadaan yang sedang berlaku. Di mana benda tu sesuatu tindakan ataupun perubahan yang sedang berlaku. Okay. Jadi pilihan jawapan yang tepat di sini ialah nombor 2. Mencapai. Maksudnya di sini ialah kita reach something. Reach, capai sesuatu. Okay. Soalan nombor 8. Padahal harga asalnya hanyalah 1 penny berdasarkan kadar wang masa kini. 1 penny bernilai 3 sen. Okay. Bertukar, menukar, menukarkan, pertukaran. Okey, di sini pun sama balik kita refer kepada soalan tu. Okey, untuk murid-murid yang nak menjawab soalan, refer balik kepada soalan. Jangan terlalu fokus untuk cari jawapan tapi kita tak refer balik. Without you refer the question. Sebab apabila kamu terlalu lama untuk melihat jawapan dan faham tentang jawapan, kamu tidak sedar ataupun tak akan faham apa soalan itu hendakkan. Jadi baca soalan berulang kali. Okay? Jadi dalam ayat ni, frasa ini menunjukkan frasa nama. Kadar wang masa kini, berdasarkan kadar wang masa kini. Okay? Menunjukkan frasa nama. Jadi apabila frasa nama, jawapan pun memerlukan perkataan ataupun kata nama. Okay, memerlukan kata nama. Okey. Di sini kita lihat bertukar. Bertukar ialah to exchange. Kenapa? Sekejap ya. To exchange. To exchange. Menukar. To change. Menukar, to change. To change with something. Menukarkan dia sama juga, sama macam menukar, cumanya kamu melakukan benda tu pada masa yang sama. At the same time, menukarkan. Saya menukarkan macam tadi, saya menukarkan kerusi itu dengan kerusi yang baru. Kerusi lama itu dengan kerusi yang baru. Okey, jadi ini pun kata kerja. Bertukar kata kerja, menukar kata kerja. Jadi nombor 4, pertukaran. Okey, pertukaran ni menunjukkan satu proses. Okey, dia menerima imbuhan pe dan an dan merujukkan satu proses di mana proses sesuatu itu bertukar. Okey. Jadi pilihan jawapan yang tepat ialah pertukaran. Pertukaran wang masa kini ataupun the exchange rate. Okey, nombor 9. Sememangnya penny black tetap still apa? Nombor 1 pilihan bertahan. Maksudnya dia berusaha ataupun ada kemampuan. Ada kemampuan. Bertahan ni menunjukkan kemampuan untuk kekal. Okay. Ataupun dalam bahasa Inggeris, ability to ya betul, kadar pertukaran. Farina Akilah, kadar pertukaran. Okey, ditahan. Ditahan ni imbuhan di, kamu terima imbuhan di ataupun juga risk. Okay. Maksudnya ditangkap. Sama juga. Tapi macam saya cakap selalu, apabila kita terima imbuhan,
setiap perkataan apabila kita masukkan ayat, dia akan menghasilkan makna yang berbeza. Okey, menahan. Menahan ni to hold. To hold ataupun stop something. Okey, menahan. Contoh saya menahan sebuah kereta. Contohlah kalau kita ni Iron Man ke, apa lagi superhero, Ultraman ke kan. Saya menahan raksasa itu ataupun saya menahan kereta itu. Jadi kamu mempunyai tindakan, berusaha untuk menahan sesuatu. Dan yang terakhir sekali ialah tertahan dalam keadaan yang tertahan dengan sesuatu perkara lah. Jadi untuk nombor 9, pilihan jawapan yang sesuai ialah bertahan. Bertahan. Sebab apa? Bertahan ni menunjukkan satu kemampuan. Okey, betul. Tetap bertahan. Okey, dan soalan yang terakhir. Salah satu stem yang apa? Dikenal. Dikenal. Okey, maksudnya sesuatu itu orang lain pun kenal. Okey, ataupun was known. Okey, dikenali, recognize atau okey, recognize. Mengenal maksudnya to know something. Okey, to know something. Dan terkenal, jawapan dia dikenali, sistem yang dikenali salah. Okey, terkenal ialah famous ataupun kita pun panggil popular juga, sama je. Okey, jawapan dia dikenali salah. Okey, sebagai salah satu stem yang terkenal. Okay. Ini yang terkenal. Maksudnya stem itu stem yang sangat popular. Okay. Maksudnya semua orang tahu dan dia sangat famous. Okay. Itu saja. Okey, jadi bagus ya viewer saya mencuba untuk menjawab dan ada jawapan yang betul. Okey, kalau ada yang ada apa-apa soalan, oh maaf cikgu, tak apa. Kalau ada yang ada soalan ke nak tanya boleh, tapi sementara tu saya pun sekarang ni dah ada di hujung-hujung. Jadi saya nak nyatakanlah kalau ada sesiapa ataupun student yang berminat, okey, berminat untuk belajar ataupun naklah pengalaman belajar bahasa Melayu, okey, macam pada Pusat Bahasa Nusa kita ada banyak berikan topik pembelajaran. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut, korang semua boleh follow Instagram Pusat Bahasa Nusa dan juga search laman website kami iaitu Malay Tuition Singapore. Okey, dan jangan lupa nombor hotline kami, okey, untuk mudah you guys semua nak WhatsApp ke, nak call ke, nak kacau kita punya admin ke, tapi jangan nak mengorat ya. Okey, admin kita semua busy, semua ada yang dah berkahwin semua. Okey, hotline number kita 8186 0376. Saya ulang, 8186 0376. Dan jangan lupa ikuti siaran langsung TikTok seterusnya dan nantikan update kami di media sosial Pusat Bahasa Nusa, dan akan ada banyak lagi lah siaran langsung yang melibatkan cikgu-cikgu yang lain, ada juga khususnya untuk para pelajar supaya kita dapat lebih faham dan pandai untuk kuasai bahasa Melayu. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, sampai kita berjumpa live yang akan datang. Okey, bye semua. Kenapa dia nampak?